ada setengah rekaan patung Wejo ni, gigi dia digunakan gigi manusia yang sebenar. Sampai sekarang diorang tak tahu gigi yang ada dekat patung tu gigi siapa. Siapa pemilik asal gigi patung tu. Assalamualaikum, selamat datang ke Amriz TV. Okey, aku nak direct tanya korang. Aku nak tanya korang, dekat Malaysia ni, dekat mana je tempat-tempat yang menyeramkan? Tak kisahlah dekat Taman Tema ke, Real ke. Kalau dekat Taman Tema aku boleh dapat fikir mungkin ICT, mungkin dekat Sunway Lagoon. Aku tak tahu lagi dekat mana lagi ada Taman Tema, ada tempat-tempat macam fun fair ke mungkin. Kalau untuk yang real tempat yang menyeramkan, aku dapat fikir macam Villa Navilla, Highland Tower, Amber Court mungkin, dan mungkin banyak lagi, cuma aku je yang tak tahu. Cuba korang bayangkan tempat-tempat yang menyeramkan ni, yang macam Villa Navilla, Amber Court dan Highland Tower dijadikan tempat tarikan pelancong. Korang bayangkan, ada beberapa buah negara dekat luar sana dijadikan tempat-tempat yang menyeramkan ni sebagai tarikan pelancong diorang. So, macam korang dah baca tajuk kat bawah sana, aku nak ceritakan tentang 5 destinasi pelancongan yang menyeramkan. Kampung Nagoro, Jepun. Kampung Nagoro ni terletak di Shinkoku, Jepun. Kalau korang pergi sekali imbas, korang rasa macam kampung ni kampung biasa je, tak ada special pun dekat kampung ni. But bila korang perhati betul-betul kampung ni, confirm korang tak senang duduk, korang rasa tak selesa, korang rasa tak nak duduk pun kat kampung tu. Apa yang aku tahu, jumlah penduduk kampung ni dah semakin kurang, dan sekarang ni kurang daripada 35 orang penduduk dekat situ. Dan ada seorang wanita berumur kira-kira dalam 60-an macam tu, nama dia Tsukimi Ayano. Wanita ni lah yang buatkan kampung ni menjadi pelik dan menyeramkan. Sebab apa? Sebab dia gantikan penduduk-penduduk yang dah pindah, yang dah meninggal dunia kepada patung-patung rekaan dia sendiri, dan disusun patung-patung ni seolah-olah diorang ni tengah menjalani aktiviti harian diorang, seolah-olah patung ni memang patung yang hidup. Kalau korang teringin nak pergi, Tsukimi ni akan tawarkan satu perkhidmatan, iaitu bawa korang jalan-jalan pusing satu kampung yang penuh dengan patung-patung rekaan dia tu. Tempat yang menarik dan juga salah satu tarikan, iaitu sekolah yang tak digunakan dan diisi dengan patung-patung pelajar-pelajar, seolah-olah diorang ni tengah belajar, tengah makan-makan dekat kantin. So korang bayangkan, korang lalu dekat, korang masuk dalam sekolah tu, korang masuk dalam kampung tu, korang bayangkan kampung-kampung tu penuh dengan patung-patung yang creepy, yang seolah-olah diorang ni tengah buat aktiviti harian diorang, tengah belajar, tengah minum-minum, tengah buat kerja pertanian. So korang bayangkan perasaan korang tu macam mana. Kalau korang teringin nak pergi, datanglah ke Kampung Nagoro, Jepun. Hospital Bellis Hallstatten, Jerman. Secara jujurnya lah, aku sendiri pun tak tahu nak sebut nama hospital ni macam mana. Sekejap aku minta tolong Google. Bellis Hallstatten. Thank you Google. Hospital ni digunakan pada tahun 1898 sampai tahun 1930 sebagai pusat rawatan penyakit tuberkulosis untuk pesakit-pesakit yang nak dikuarantinkan. Hospital ni juga pernah menempatkan tentera yang menjadi mangsa kes beracun semasa Perang Dunia Pertama dulu. Kalau korang nak tahu, Adolf Hitler pun pernah dapatkan rawatan dekat hospital ni sewaktu dia dapat kecederaan pada muka dan kaki dia pada peperangan Somme dulu. Waktu sekarang ni ada jugalah beberapa unit kecil yang masih lagi digunakan untuk diorang jadikan tempat kajian penyakit saraf. Tapi kebanyakan tempat dekat hospital ni dah tak digunakan lagi, dah tak beroperasi dan tak ada siapa nak jaga. So dekat situ siapa-siapa pun boleh keluar masuk dan menjadikan tempat ni makin creepy, makin seram dan makin kotor lah kiranya, sebab orang boleh keluar masuk. Kita pun tak tahu siapa yang keluar masuk tu, mungkin aktiviti paranormal ataupun mungkin penagih-penagih. So buatkan tempat tu makin creepy, makin seram. Dan pada tahun 2015 diorang cuba baik pulih hospital ni dan jadikan destinasi tarikan pelancong, sebab hospital ni memang terkenal dengan imej dia yang menyeramkan. So siapa yang berani nak datang dekat hospital ni? Cuba komen kat bawah, aku nak tahu. Penjara Amna Suraka, Iraq, atau lebih dikenali sebagai Penjara Merah. Penjara Amna Suraka ni adalah salah satu legasi tinggalan pemerintahan Saddam Hussein yang masih dijaga sampai sekarang dan diubah menjadi Muzium Negara Jenayah Perang Iraq. Fungsi bangunan ini dulu sebagai pusat aktiviti Badan Penyiasatan Tentera sebelum pemberontakan Peshmerga menguasai pada tahun 90-an macam tu. Penjara ni pernah menempatkan tahanan-tahanan perang yang terdiri daripada penunjuk perasaan, golongan pelajar,
serta pemberontak Kurdi, dan sekarang dah menjadi muzium negara dan masih lagi menempatkan sebahagian besar peralatan perang yang tentera Iraq guna dulu, macam kita kebal, meriam, pistol, senapang, macam-macam lagi lah korang boleh jumpa. Apa yang menarik lagi dekat muzium ni, dia ada 3 pameran dekat setiap 3 blok. Yang pertama, diubah untuk menjadi pameran kebudayaan Kurdis. Satu lagi blok bekas penjara yang rosak akibat ledakan bom, dan last kali digunakan untuk menunjuk jenis-jenis siksaan yang pernah dijalankan dulu semasa pemerintahan Saddam Hussein pada siapa yang tak bernasib baik lah. Korang nampak kan siksaan-siksaan dia macam ni? Korang rasa korang berani nak pergi? Mungkin antara banyak-banyak tempat, mungkin tempat ni aku akan pergi. Aku tak tahu lagi, tapi aku macam terasa nak pergi. Apa-apa pun korang boleh komen kat bawah. Aku teringin sangat nak tahu pendapat korang. Korang nak pergi ke tak? Perkuburan Capuchin Itali. Nama rasminya adalah Catacombe dei Cappuccini. Google, tolong aku lagi sekali, please. Catacombe dei Cappuccini. Kubur ni dibuka pada abad ke-16 selepas kawasan perkuburan di kawasan gereja Capuchin yang ada di Palermo mula padat dan penuh. Pada awalnya, diorang buat kawasan perkuburan ni hanya untuk ahli-ahli gereja je. Tapi disebabkan diorang punya kaedah pengawetan mayat tu sangat-sangat unik, disebabkan tu ramai yang teringin nak join dikebumikan dekat sana. Especially golongan bangsawan dekat sana. Diorang ni start tawarkan ganjaran yang sangat tinggi supaya diorang dapat dikebumikan dekat sana. Sampai kan diorang ni menganggap kalau diorang ni dapat dikebumikan dekat perkuburan tu, diorang ni adalah another level lah, satu darjat yang tinggi lah pada diorang. Another level lagi lah, diorang dah bangsawan, means diorang nak up lagi, even mati pun nak up lagi diorang punya darjat. Apa yang bezakan kubur ni dengan kubur yang lain, kesemua mayat akan diawet dan dipakaikan pakaian yang cantik sebagai pameran. Dengan mayat-mayat tu ditegakkan seolah-olah mayat-mayat tu berdiri. Apa yang aku tahu, mayat terakhir yang dibawa masuk dalam perkuburan tu pada tahun 1920-an macam tu. Dan total kesemua sekali yang berdiri saja yang berdiri sebanyak 8,000 mayat, dan sebanyak 1,252 lagi dipamerkan dalam kaedah berbungkus macam mumia, sebiji macam mumia. So korang berani ke nak buat lawatan ke sini? Sebab benda perkuburan ni bukan dah jadi satu tanah perkuburan dah. Diorang buka sebagai satu tadikan pelancong untuk diorang datang dan tangkap gambar. Macam pelik pula aku nak tangkap gambar dengan mayat. Taman Patung Veijo Ronconen Villain. Veijo Ronconen ni merupakan seorang artis yang bekerja dekat sebuah kilang kertas selama 40 tahun. Dia ni ada ladang. Sambil menjaga ladang tu, dia ada hobi yang memang pelik lah pada aku. Dia ni suka habiskan masa seorang diri dengan mengukir patung dengan pelbagai situasi lah, macam patung ni tengah sedih, tengah menangis, tengah buat tu, tengah buat ni. Patung pertamanya disiapkan pada tahun 1961 dan jumlah keseluruhan patung yang ada hampir 450 buah patung. Banyak gila. Banyak gila masa dia nak buat patung-patung tu. Waktu Veijo ni hidup pun patung-patung tu dah jadi tarikan pelancong. Tapi Veijo ni buat tak indah je. Langsung tak bertegur siapa datang kat ladang dia. Just tengok macam okay, just nampak dan pergi. Macam tak kisahlah suka hati korang nak buat apa dengan patung-patung. Aku nak tak gambar ke nak apa, lantak korang lah. Dia macam tu. So, orang-orang yang dah pergi kat sana, diorang cakap ada sebahagian tempat tu yang memang menyeramkan pada diorang. Sebab dekat satu tempat tu ada dikumpulkan sekumpulan sebanyak 200 patung dalam posisi yoga, memang mengerikan. Dan diorang kata, dan rumor-rumor kata, ada setengah rekaan patung Veijo ni, gigi dia digunakan gigi manusia yang sebenar. Sampai sekarang diorang tak tahu gigi yang ada dekat patung tu gigi siapa. Siapa pemilik asal gigi patung tu. So setiap tahun dianggarkan 25,000 orang pengunjung yang datang sendiri nak tengok hasil tangan si Veijo ni. Pada waktu tu memang Veijo ni sangat terkenal dengan ukiran patung dia yang creepy, yang disturbing. Korang bayangkan ukiran patung yang creepy, yang menyeramkan tu pun boleh jadi tarikan pelancong. Korang rasa korang nak datang ke ladang Veijo ni? Pada aku mungkin, sebab pada aku tak adalah menyeramkan sangat. Entah, kalau ada peluang, why not kan? Kita pergi kan, kita venture sikit. Bukan selalu nak pergi tempat-tempat macam tu.
So, itulah dia 5 destinasi pelancongan yang menyeramkan yang boleh dikatakan ada juga disturbingnya. Lagi-lagi yang dekat yang dekat perkuburan yang mayat tu, korang nak ke bergambar dengan mayat? Dipamerkan mayat berdiri macam tu, lepas tu korang ni tengok aku bergambar dengan mayat. aku tak dapat bayangkan situasi macam tu. Kalau korang nak ke? Tapi pada aku, kalau dibagi peluang untuk aku datang ke 5 tempat destinasi pelancongan ni, aku macam why not, aku okey nak pergi kan. Tapi jangan sampai ada something ikut aku balik rumah, sudahlah. Aku tak nak layan benda-benda tu. Kalau korang macam mana? Jangan lupa komen kat bawah. Serius, aku sendiri nak tahu. Kalau korang dibagi peluang, korang nak ke pergi ke tempat-tempat yang macam ni? So aku rasa dah tak ada apa dah aku nak bebel, aku nak cakap lagi. Siapa yang baru datang, siapa yang baru singgah kat video aku ni, dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih. Dan aku harap korang boleh consider untuk tekan subscribe dan tekan like. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali. Aku harap korang boleh tolong aku untuk grow upkan lagi channel ni, supaya aku dapat buat banyak lagi konten-konten yang menarik dan konten-konten review. Aku boleh buat lagi giveaway aku nanti tu. Korang tunggulah video khas untuk aku buat giveaway. So far korang tunggu dulu bila masa aku nak buat giveaway. Nanti aku akan bagi tahu dekat community tab, ataupun aku akan buat satu video khas untuk aku cakap pasal giveaway. So pada yang dah subscribe, aku ucapkan thank you so much korang. Thank you so much. Sebab korang lah channel aku ni makin grow. Sebab korang lah channel aku ni dapat recommendation. Aku ucapkan thank you so much korang. Korang memang terbaik lah. So as always, I love you guys. See you at the next video. Bye.